Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa bersama rakyat menikmati sajian makan tengah hari di Kampung Sungai Macang, Semenyih. Ketibaan beliau pada pukul 12.40 tengah hari disambut Adun Taman Templer Muhammad Sani Hamzan yang juga Ahli Parlimen Hulu Langat dan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kajang Najmuddin Jumain. Datuk Seri Anwar turut meramah mesra dengan pengunjung di medan selera berkenaan. Selepas itu beliau terus ke Masjid Raja Muda Musa bagi menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 1,000 jemaah. Solat Jumaat berkenaan diimamkan oleh Imam Muhammad Hanif Abdul Patah. Menyediakan kemudahan asas dan prasarana kepada rakyat antara elemen penting yang menjadi pemangkin kekuatan pembinaan sesebuah negara. Sehubungan itu, pembangunan sosioekonomi negara perlu mengutamakan penyediaan prasarana serta kemudahan yang berkualiti dan seimbang kepada rakyat. Kemudahan asas itu penting. Tidak ada mana-mana individu harus berhadapan atau bergelut dengan isu air, elektrik, pendidikan dan ataupun jalan raya. Prasarana itulah yang menjadi asas untuk membolehkan kita bergerak ke hadapan. Prasarana itulah yang akan juga menjadi indikator dalam usaha untuk memastikan bahawa masyarakat boleh menikmati perubahan pembaruan yang sedang berlaku dengan proses urbanisasi perbandaran yang berlaku di kawasan-kawasan tertentu turut dikecapi oleh kawasan luar bandar. Kita tidak mahu melihat jurang di antara bandar dan luar bandar itu membesar. Sebab itu, kita juga mahu menggalakkan perubahan itu berlaku di kawasan luar bandar. Beliau mengulas inisiatif Perdana Menteri menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menyelesaikan isu air di Kelantan dan Sabah. Menjelang kejohanan hoki Piala Dunia Remaja 2023 pada Disember ini di Kuala Lumpur, skuad lelaki kebangsaan merancang untuk mengadakan siri jelajah Eropah sebagai persediaan menghadapi kejohanan berprestij itu. Kami juga ada merancang untuk mengadakan siri jelajah Eropah yang mana kita belum lagi bermain dengan pasukan Eropah. So diharap jelajah itu kita akan membiasakan diri dengan corak permainan Eropah yang mana kita akan lebih dapat cara permainan, gaya permainan Eropah supaya kita lebih bersedia untuk kejohanan Piala Dunia Remaja pada hujung tahun ini. Konfederasi Hoki Malaysia KHM sebelum ini meletakkan sasaran kepada pasukan hoki remaja negara untuk sekurang-kurangnya mara ke separuh akhir kejohanan hoki tersebut yang akan berlangsung pada 5 hingga 16 Disember ini. Semalam, skuad The Young Tigers menamatkan cabaran di tangga keempat selepas tumpas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi penentuan ketiga atau keempat Piala Remaja Asia 2023 di Salalah, Oman. Corak permainan pantas akan jadi fokus utama skuad Bunga Raya 15 sebelah dalam saingan kejohanan Rugby Asia ARC 2023 menentang Korea Selatan Sabtu ini. Menurut Ketua Pasukan Kebangsaan Muhammad Nasaruddin Ismail, semua pemain telah bersedia untuk aksi yang dijangka berlangsung sengit di Universiti Islam Antarabangsa UIA. Rata-rata pemain ni pun dah bermain pada tahun lepas, so ada sedikit tambahan lah. Ada pun daripada Bunga Raya 7 yang datang membantulah untuk tahun ni. So saya rasa kesaksian di antara pemain tu saya rasa tidak risau, mungkin dah biasa bermain bersama. So untuk polish on, saya rasa paling penting on tactical lah. Pada musim ni, skuad rugby kebangsaan meletakkan sasaran untuk memperbaiki pencapaian musim lalu. Ini pula melibatkan saingan kejohanan golf remaja Saujana 100 Plus. Pemain muda Australia Josiah Edwards mengungguli kategori lelaki dalam saingan yang berlangsung di Saujana Golf and Country Club. Pemain berusia 16 tahun itu menjuarai kejohanan dengan kelebihan 2 pukulan selepas mengekalkan status pendahulu dalam 2 pusingan awal. Dalam pada itu, pemain cilik berusia 13 tahun, Daichi Hayashi dari China melakukan catatan 69 pukulan untuk muncul naib juara dengan jumlah 219 pukulan. Bakat tempatan Nathan Wong dan Nur Hakim Hadi masing-masing meraih tempat ketiga dan keempat. Sementara itu, kategori perempuan menyaksikan pemain Cina Isabella Yan merangkul kejuaraan pertama tahun ini selepas menewaskan pemain negara Wan Xin Yao dalam saingan playoff selepas terikat 220 pukulan.
Persepsi terhadap pekerjaan sektor kotor, bahaya dan sukar 3D perlu diubah bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Datuk Seri Dr. Zaini Ujang berkata, bagi merealisasikan hasrat itu, mereka yang terlibat dalam sektor berkenaan perlu berterusan menimba ilmu khususnya dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Kalaulah ada seorang pekerja TVET yang betul-betul terlatih, mungkin bersamaan seorang itu bersamaan dengan 5 orang yang tidak terlatih. Dan sebab itulah kita mesti bagi penekanan pada TVET dan secara tak langsung negara kita akan tidak bergantung kepada pekerja asing. Jelasnya TVET merupakan platform membentuk kemahiran yang diperlukan dalam menghadapi revolusi 4.0 dan perubahan teknologi pasaran kerja. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian seminar TVET Pemangkin Pembentukan Malaysia Madani sempena Hari TVET Negara 2023. Inisiatif Makkah Road memasuki tahun ke-5 pelaksanaannya. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, program ini dilihat berjaya melancarkan pergerakan jemaah haji. Kalau dulu kan tuan-tuan dan puan, bakal-bakal haji kita terpaksa menunggu dalam sekitar 4 ataupun 5 jam di immigration. Saya ingat dulu masa saya pergi haji lebih kurang macam tu lah. Tapi dengan adanya perkhidmatan Mecca Route ini, tuan-tuan dan puan nampak seramai lebih kurang 55 pegawai daripada kerajaan Saudi yang ditempatkan di sini selama sebulan untuk memudahkan perjalanan bakal-bakal haji kita. Malaysia merupakan negara pertama melaksanakan program perintis Mekah Route kerana kepercayaan Kerajaan Arab Saudi kepada tabung haji Malaysia. Kira-kira 12,000 jemaah haji Malaysia telah tiba di Tanah Suci melalui proses Mekah Route. Kaki tangan Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad PMMA yang terjejas akibat penutupan 2 jabatan pembuatan di kilang Shah Alam 1 diberi pilihan skim pemisahan persetujuan bersama MSS dengan sebahagian besar menerima tawaran itu. Menerusi makluman kepada Bursa Malaysia, PMMA memaklumkan rasionalisasi dan penstrukturan semula perniagaan telah dilaksanakan pada 31 Mac lalu seiring penutupan jabatan tersebut. Tambahnya, tiada kilang atau jabatan lain yang terjejas. Sebagai organisasi yang berdedikasi mengekalkan budaya hormat, menghormati serta tanggungjawab, PMMA mengadakan libat urus bersama kaki tangannya dan menyediakan bantuan dan sokongan sepanjang proses tersebut. Pekerja yang memilih MSS telah menerima pakej pampasan yang adil dan saksama melebihi norma industri. Manakala yang menolak akan ditawarkan pertukaran ke jabatan lain dalam PMMA sesuai dengan kemahiran dan potensi pertumbuhan masing-masing.